Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran, iaitu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allah ilan nas mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tujuan pada hari ini ialah untuk memberi sedikit penerangan tentang asas kepada saraf dan nahwu. Sebagaimana yang biasa dihadapi, maksud saya dulu belajar, dia tidak ikut apa, tidak ada asas yang kokoh dulu. Kemudian bila belajar kita tertanya-tanya, ini entah mana, ini entah mana, ini entah mana. Jadi saya berhasrat pada pagi ini insya-Allah untuk memberikan satu asas. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan faham asas ni, saya rasa dia akan membantu banyak memahami kuliah yang Ustaz Abdullah akan beri. Jadi tajuk kita adalah saraf dan nahwu. Sebagaimana di dalam catatan ini, saraf boleh baca kan? Saraf artinya ialah pertukaran ataupun perpalingan. Pertukaran ataupun perpalingan. Apa yang bertukar, apa yang berpaling? Yang bertukar ialah ataupun perbahasan tentang saraf ialah perbahasan tentang bahagian kalimah dan perubahan bentuknya untuk membina ayat yang lengkap dan berfaedah. Saya rasa jelas kan? Barangkali ada yang tuan-tuan dah tahu apa dia, tapi ini sebagai peringatan lah. So insyaAllah yang belum tahu boleh dapatkan maklumat dia, yang dah tahu sebagai peringatan untuk mengingatkan kembali. Jadi saraf ni dia hanya membincangkan tentang kalimah. Di mana duduk dia, apa bentuk dia, apa sambungan dia dan sebagainya. Sebagai contoh, kita bagi ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin ini satu ayat yang berguna, yang lengkap dan yang berfaedah, yang berguna, yang boleh difahami. Jadi ini perbincangan tentang saraf, iaitu tentang kalimah. Sebagai contoh, Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah pencipta sembilan alam. Alhamdulillah itu ada alif lam. Apabila ada alif lam, dia namanya makrifah. Asal kataan dia adalah hamdu. Makna hamdu adalah puji, telah berpuji. Okey? Begitu juga lillah. Lillah ni adalah nama. Kerana sebelumnya ada huruf jar, iaitu lam. Jadi ini kerja saraf. Begitulah seterusnya Rabbil alamin. Alamin ni asal-asalnya alam, tapi dia ada tambah alif lam, dia ada tambah ya nun. Ini perbincangan tentang saraf. Okey, jelas ya? Saya rasa jelaslah, tak ada apa complicated di situ. Jadi saraf adalah perbincangan tentang perkataan ataupun tentang kalimah.
Jelas. Kemudian nahu. Nahu artinya ialah arah. Arah, tujuan. Arah. Dalam kes ini, arah ini adalah baris. Maknanya kita nak membaris, kita arah mana? Arah atas ke, arah bawah ke, arah depan ke, atau mati ke? Itu arah. Jadi perbahasan tentang nahu adalah perbahasan tentang kedudukan arah ataupun tentang baris. Baris mana? Baris hujung kalimah sahaja. Yang pakai itu bukannya ilmu nahu. Yang pakai itu ilmu lain. Tapi ilmu nahu ialah yang di hujung kalimah. Sama ada baris depan, arah dia, ataupun baris atas, ataupun baris bawah, ataupun baris mati. Dan ada lagi baris-baris lain yang kita akan bincang sekejap lagi insya-Allah. So sebagai contoh kepada arah ataupun baris, perkataan muslimun. Perkataan muslimun ketika dia marfu', saya rasa tak payah saya tengoklah apa maksud marfu' kan, semua dah lalui. Tapi kalau tak faham, kalau tak jelas lagi, boleh minta penjelasan. InsyaAllah kita akan bincangkan. So, kalau perkataan muslimun ketika marfu', barisnya adalah di atas dhammah. Dhammah dalam hal ini dua. Sebab apa dia dua? Sebab dia nakirah. Kalau dia makrifah, kita tambah alif lam. Dan itu pun rasa saya dah jelas lah, tak payah explain lebih. Tapi tak apalah, supaya kita ulangi kembali. Jadi dia marfu' dengan bagi dua dhammah, dhammatan. Tapi ketika dia mansub, dia musliman, bagi dua bagi atas. Dan ketika dia majrur, bagi dua di bawah. Yang ni ada soalan? Jelaskan. Tak ada masalah. Tak ada, saya pernah tanya tentang ni. Marfu'. Dan kalau dia mansub, dan lagi satu majrur. Okey. Muslimun ini perkataan mufrad. Mufrad maknanya satu. Ini mufrad. Mufrad iaitu satu. Jadi dalam kes ini, apabila dia marfu' dan mufrad, bagi dia dhammah dua. Okey, ataupun satu tapi ada alif lam. Muslimun. Muslimun. Ada alif lam. Ada dhammah. Okey. Bila di mufrad, perkataan ni berbaris dua. Ketika dia nakirah. Ingat ya? Dan ketika dia makrifah berbaris satu. Tapi saya tak nak memeningkan kepala berpusing-pusing, mengelirukan. Kita buang yang ni dulu. Yang tak pusing alhamdulillah. So bila ada yang berpusing-pusing, kita buat satu dulu. Okey. Muslimun itu ketika dia marfu'. Ketika dia mansub, kita tulis dia musliman. Ini ketika dia mansub. Dan ketika dia majrur, muslimin. Okey. Ya, ini ulangan yang lepas-lepas lah kan. Tapi ada soalan tak tentang ni? Kenapa ini ada alif? Yang lain tak ada alif? Sebab mansub. Okey, sebab mansub bagi atas. Tapi kenapa ada alif? Kenapa yang ni tak ada alif, yang ni tak ada alif, yang ini ada alif? Siapa boleh beri jawapan?
setelah belajar dengan ustaz berapa, kenapa dia ada alif? Tak boleh bagi jawapan. Tak apa, saya bagi jawapan insya-Allah. Jadi di dalam Quran kalau kita cek semua huruf di hujungnya kalau berbaris dua, alif, ba, ta, sa ke apa ke tak kisahlah. Kalau berbaris dua, dia mesti tambah alif. Tambah alif kalau berbaris dua. Cek dalam Quran, setiap huruf yang berbaris dua di hujung, dia mesti ada alif hujung. Tanya kenapa? Kalau ikut Ustaz ikut Ustaz lah dia kata, tanyalah malaikat. Tapi sebenarnya itu kaedah. Melainkan dua huruf. Dua huruf ni dia tak ada alif. Cuba beri jawapan. Apa huruf dia yang dua tu? Agak-agak apa huruf yang dua tu yang tak ada alif? Apa dia? Apa? Tak dengar. Kuat-kuat sikit. Jangan hanya lima salah. Alif, dengar? Huruf dia adalah hamzah bagi dua dan juga ta marbutah. Ta marbutah bagi dua. Yang ini jangan ubah alif ujungnya. Kalau ubah alif salah. Dia tak ada alif. Dua huruf ni syad dalam Quran dia tak ada alif hujungnya. Yang lain ada alif. Sebab itulah kita buat sini musliman. Okey. Begitu juga dengan majrul. Muslimin, baris dua di bawah. Baris dua di bawah. Jadi sekejap lagi kita pergi. Tapi sementara itu boleh explain juga lah. Marfa'nya bahasa mudahnya bagi depan. Tapi bukan itu saja. Nanti ada sekejap. InsyaAllah kita bincang. Kita juga mansuh bagi atas. Setiap baris atas itu mansuh lah. Tapi bukan baris atas saja. Ada baris lain lagi. Okey. Begitu juga majrur. Majrur baris bawah. Tapi bukan baris bawah saja yang dari majrur. Ada lain-lain sebab. Sekejap lagi kita pergi. Okey. Jauh ni tak ada soalan jelas. Yang saya nak explain ni ialah baris di dalam Al-Quran. Baris huruf hujung, huruf akhir dalam Quran. Okey. Agak-agak berapa baris dalam Quran? Baris hujung dalam Quran. Cuba dulu jawapan. Agak-agaklah berapa baris hujung dalam Al-Quran? Kan kita dah bagi tiga dah. Satu, dhamma. Yang kedua, fathah. Yang ketiga, jar, majrur, bawah. So, ada berapa lagi? Ya? Apa? Tak dengar? Siapa yang cakap dia? Saya tanya. Ala arif. Okey. Kita dah biasa dengan Quran, baca Quran, kita dapati satu barisnya dhamma. Itu tanda dia. Dan dua barisnya atas. Fathah. Tiga baris kasrah. Dan empat baris mati. Okey, itu biasalah. Kita dah tunjuk tiga dah sini. Ini dhamma, ini fathah, ini kasrah. Okey. Baris mati pun kita tak ada masalah sebab selalu dah jumpa. Tapi ada lagi baris yang perlu kita tahu. Yang ini dipanggil baris asli. Baris asli. Yang dhamma atas, bawah, mati, ini baris yang asli. Lagi satu bahagian baris kita panggil baris furaq. Okay. Furaq ini 4, nombor 5 maknanya cabang. Bahasa Melayu cabang.
Baris cabang. Yang kelima adalah dengan huruf tidak ya. Dengan huruf alif. Yang keenam dengan huruf waw. Yang ketujuh dengan huruf ya. Yang ke-8 dengan huruf nun. Yang ke-9 dengan hazaf nun. Yang ke-10 hazaf huruf illah. Huruf illah tu alif, waw, ya. So kita ada 10 tanda dalam Quran. Jadi kita ada dalam kes ini ada 10. Yang baris bawah, baris depan, baris atas dan mati itu kita panggil asli. Itu baris asli. Okey. 4 baris ni adalah asli. Kita selalu jumpa dalam Quran. Baca Quran mesti jumpa ini lah. Tapi yang baris berikutnya tu kita bacalah. Tapi kita tak perasan dia itu adalah baris, kan? Okey. Baris furu' maknanya cabang. Baris furu' dengan huruf iaitu alif, nun, waw, ya. Bagaimana yang saya tulis itulah. Alif, nun, waw, ya. Kemudian baris furu' dengan hazaf nun. Hazaf ni maknanya hapus, hilangkan. Hapus ya. Hapus. Makna hazaf adalah hapus. Maknanya kita buangkan nun. Ini asas. Kalau tak faham ini, kita menghadapi masalah untuk faham ilmu nahwu seterusnya. So yang ini kena faham betul. Kalau faham ni, insyaAllah kita akan dia akan membantu banyak memahamkan ayat Quran. Ya, insyaAllah saya akan bagi. Tapi nak explain ni dulu. yang asli ni biasa. Okey. InsyaAllah saya bagi. Okey. So kalau kita marfu' dengan alif, jadi dia punya tambahan dia adalah baris sebelumnya, baris atas dan baris bawahnya. Baris nun tu adalah baris bawah. Macam yang ini tadi. Yang ni tak ada pakai kan? Pakai yang sana kan? Okey, yang padanya ni. Pakai sana. Okey, kita kembali pada perkataan tadi. Perkataan lain pun boleh juga. Tapi hanya perkataan kita dah biasa. Okey. Muslimun. Maknanya seorang lelaki Muslim. Laki-laki Islam, Muslim adalah. Okey. Itu makna dia. Muslimun. Yang ini kita baikkan dengan dhammah. Yang ini tadi, dhammah. Dapat? Lepas tu ketika dia mansuh kita bariskan dengan yang tadilah. Musliman. Baris yang atas. Begitu juga ketika dia majrur kita bariskan dengan bawah. Apa ulang-ulang ni ya? Tak apalah. Tak apalah, saya akan faham tak apa. Ikut je ya. Okay. Alright. Yang ni tadi marfu'.
marfu', mansub dan majrur. Okey, majrur. Jadi kita dapati di sini baris dhamma ketika marfu', baris atas ketika dia mansub, dan baris bawah ketika dia majrur. Okey. Okey, sekarang ini kalau satu. Ini kalau mufrad. Kalau dia musanna, muslimun jadi muslimani. Jangan silap. Okey. Muslimani kalau dua ketika dia marfu'. Jadi maknanya kita bariskan dia dengan alif. Yang menunjukkan dia itu marfu' adalah alif ni. Alif ni membuktikan dia marfu'. Yang mana ini? Okey. Bagi cantik sikit. Tulis tak cantik lah. Musanna. Musanna, okey? Maknanya dua. Jelas ya? Kalau sekiranya benda tu ada dua dan marfu', bukti dia marfu' ketika dua adalah alif. Ini dia. Ni. Ini dia. Benda. Patah. Ni. Sorry. Nombor 5. Jadi dia marfu' dengan alif ketika dia dua. Jadi ketika dua, baris dia perkataan sebelum alif nun tu adalah baris atas dan ini baris bawah. Maknanya dua ni kita tambah dengan alif nun. Di perkataan asal kita tambah dengan alif nun. Alif nun baris bawah, yang ini baris atas. Itu tambahan dia. Boleh dia jadi dua. Okey. Kalau tidak begini, maknanya bukan dua. Dia bukan musanna. Dan alif ni sebagai baris. Dapat? Alif tu sebagai baris. Lagi ya. Yang ni. Alif ni sebagai baris. Iaitu baris dengan huruf yang kita panggil huruf. Okey, baris dengan huruf. Huruf ketika marfu' dan musanna ialah dengan alif. Okey? Jelas ha? Okey. Yang bawah ni ketika dia jamak. Kemudian jamak. Jamak maknanya 3 atau lebih. 3 atau lebih. Itu jamak. Okey? Jamak ada 2. Ada 3. Jamak kita panggil jamak muzakkar salim. Satu jamak. Yang kedua jamak muannas salim. Dan yang ketiga jamak taksir. Jamak muzakkar salim yang kita sedang bincang ni. Jamak muannas salim nanti sekejap. Jamak taksir lagi sekejap. Okey? Jamak muzakkar salim. Kenapa dipanggil jamak muzakkar salim? Kenapa boleh menjawab? Sebab jamak muzakkar dia lelaki. Salim? Apa dia? Sempurna. Jamak muzakkar salim sempurna. Apa sempurnanya? Sempurnanya kalau 2 ditambah dengan alif nun. Bagi bawah. Kalau 3 tambah dengan waw nun. Waw nun baris atas,
yang huruf sebelumnya baris bawah. Ini CP dia. Ya? Ini CP dia. Sipil dia. Yang saya nak bagi ni sebagai sipil dia. Oh. Supaya bila Ustaz Abdullah ajar, kita tahu keadaan dia. Jadi membantu untuk memberi keterangan. Okey? Jadi kalau jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim tambah dengan wa nun tapi huruf sebelumnya berbaris atas. Berbaris bawah. Tak kira ada masanya baris atas, ada masa bawah, ada masa depan. Ini tak kisah sangat dari segi baris yang ini. Tapi yang ini mustahab. Dia mesti baris di atas dia dulu. Ya, kalau jamak. Maksudnya nun tu mesti baris atas. Baris kalau jamak muzakkar salim mesti baris atas. Nun tu mesti baris atas. Kalau baris bawah bukan jamak muzakkar salim. Kalau ada soalan dikatakan ini contoh satu kalimah yang menunjukkan jamak Muzakkar salim. Ya. Inilah contoh. Ya, berilah apa-apa contoh. Tapi kalau muzakkar salim ujungnya ada waw nun. Kena explain apa yang dimasukkan dalam muzakkar salim dan juga apa yang berkaitan dengan tanda fathah. Yes. Dhamma ataupun Betul. kasrah. Okay. Betul. Maknanya dah dapat itu. Ada dia. Okey. Sebagai contoh kita bagi kata ini juga. Muslimun kan? Min wa nun. Muslimuna. Okey. Muslimuna ni adalah menunjukkan ramai orang lelaki yang muslim, yang Islam. Jadi dalam kes ini dibariskan dengan waw. Waw tu adalah bukti dia marfu', dia jamak dengan waw. Barisnya waw. Bukan baris alif atas bawah mati bukan, tapi waw. Waw sebagai baris. Saya sebenarnya pertanyaan ni. Ya. Muslimun lah tu biasa. Kalau muslimin Boleh. Sekejap lagi insya-Allah. Soalan ada? Sebelum kita go further lagi, ada soalan lain? Jadi kalau kita i'rab ni maksudnya batu di luar. Itu pun sekejap lagi. InsyaAllah. Saya harap sempat sampai kita buat i'rab kan. Jadi kalau di jamak kita tambah dengan wanun. Ini sifil lah. Sifil. Mana-mana kataan yang termasuk dalam kategori jamak mustaqqar salim tambah wanun baris atas. Jelas ya? Tak ada soalan dah? Jadi kita dah dapat dah kita punya soalan ni tadi, kita punya kedudukan ni tadi. Dengan waw. Okey. Iaitu marfu' bil waw al jamak tambah wanun. Jelas kan? Saya pun nak minum juga. Dia tak tentu, tapi kita boleh bagilah ini. Okey. Yang ini tadi ini mati. Yang ini mati dan ini dari dhammah lah. Okey. Puas contohnya ini. Dhammah mati nun baris atas. Alright. Maknanya itulah jamak muzakkar salim ketika dia marfu'. Jadi dia marfu' dengan waw. Bukan dengan dhammah. Dia marfu' dengan waw. Tak ada pun dhammah melainkan yang dhammah ini. Dia marfu' dengan waw. Jadi ini dia. Furu' bil huruf. Huruf waw. Ketika bila? Ketika dia marfu'. Ketika dia marfu'. Okey? Dan jamak. Marfu' dengan waw ketika jamak. Tak jelas saya ulang lagi sekali supaya betul-betul faham yang ni. Kalau faham yang ni, baca Quran kita solat. Kita nampak ini jamak, yang ni musanna, yang ni mufrad. Kenapa Tuhan gunakan salah satu ayat tu ke mufrad? Ada masa digunakan jamak, ada masa digunakan musanna. Ada sebab-sebab tentu dan ada membawa makna yang tertentu. Jadi oleh kerana itu fahamkan ini betul-betul. Okey, kalau faham ni saya rasa
Ada maklumatlah sedikit tentang memahami Al-Quran. Okey. Kalau dah jelas ini, saya pergi ini. Okey? Musliman. Baris 2. Ataupun al-muslimah. Kalau ada al-muslimah, tidak bagi 2, bagi 1. Makna sama. Maknanya seorang laki-laki muslim. Tetapi ini ketika dia mansub. Mansub ni memang baris bawah, baris atas. Di antara tanda mansub adalah baris atas. Tapi ada tanda lain lagi. Okey, kita pergi ke sini. Ketika dia mau sanam. Ketika dia mau sanam, macam mana kita nak tulis? Lima tambah ya, nun. Okey. Lima ni. Okey. Tambahan ya, nun. Tambah dengan ya, nun, baris bawah, sebelumnya baris atas. Okey. Kalau bukan keadaan begini, mana bukan gol. Banyak perkataan yang kata jumpa, dia tidak begini kedudukan dia. Itu makna bukan gol. Adalah makna lain. Kita akan pergilah nanti insya-Allah satu masa kan. Jadi makna 2 maknanya ya, nun, baris bawah. Itu adalah mansub ketika dia bila tu 2 orang muslimin. Baris 2. Jadi kita dapat di sini baris ya. Baris ya. Yang ini huruf ya, nombor 8. Yang nombor 8 ni huruf ya. Ya ni sebagai baris. Ketika bila? Ketika dia mansub. Belum lagi dengan ya. Tambah ya nun. Okey, ketika dia 2. Jelas? Ada soalan? Tak ada, saya teruskan. Okey. Kalau di jamak muzakkar salim ketika dia mansub. Macam mana rupa dia? Jadi kita istilah dah ramai yang tahulah kan. Muslimi. Maknanya tambah ya, nun, tapi huruf sebelumnya baris bawah. Ini baris mati, ini baris atas. Jangan silap. Kalau bukan tanda ini, maknanya dia bukan jamak muzakkar salim ketika dia jamak, ketika dia maksud. Okey? Tambah ya, nun. Jadi kita dapat di sini tadi ya tadi. Ya ni. Ya ni. Jadi kita bariskan dengan ya ketika dia mansub dan tak tulis sini. Ketika dia mansub jamak. Ketika dia jamak, dia 3 orang lebih, ya juga, tapi baris atas, nun baris atas, min baris bawah. Kedudukan ini kena ingatkan. Kena ingatkan. Kalau bukan yang macam ini, kalau bukan baris yang macam ini, maknanya dia bukan jamak muzakkar salim ketika dia masuk. Jadi kita dah bariskan dengan ya. Okey? Kalau ayat masuk sendiri, ayat ni sesuai. Ayat, nak buat ayat ni? Okey, ayat apa kita nak buat? Nak kata apa? Seorang muslimin atau macam mana, apa ayat dia? Okeylah. Saya bagi tahu dulu. Okey, kalau sekiranya kita kata huwa muslimun. Muslimun. Kalau ayat begini, ini dipanggil ayat ismiyah. Ayat dia ada 2. Satu ayat ismiyah. Ismiyatu. Okay. Satu lagi ayat fi'liyah.
Kita bagi jadi Ustaz. Fa'liyatun. Liyatun. Jadi setiap ayat yang dimulakan dengan nama isim, kita panggil dia ayat ismiyah. Setiap ayat yang dimulakan dengan fa'il, perbuatan, kita panggil dia ayat fa'liyah. Okey. Lah hal ini kita ambil dia isim, ayat isim. Okey? Saya tidak nak bincang yang ni, saya nak bincang dengan itu dulu. Jadi kita tutup dia ya. Tapi faham kan? Okey. Alright. Okey. Okey ya. Huwa muslimun. Okey? Kalau kita nak namakan dia, yang ini mubtada. Mubtadaun. Maknanya mula. Mula. Mubtada maknanya mula. Okey? Yang ini kalau ada mubtada mesti ada khabar. Ini khabar dah. Khabar. Khabar dah khabar. Cakap kita pun khabar juga. Okey? Jadi dalam hal ini huwa muslimun. Jadi kita bariskan dengan dua ni. Pasal apa? Pasal yang pertama dia mufrad. Yang kedua dia marfu'. Dan yang ketiga dia nakirah. Okey. Jadi dalam sini khabar satu. Kita bariskan dengan ini sebab yang pertama dia mufrad. Itu yang pertama. Yang kedua sebab dia marfu'. Okey. Mufrad dan marfu'. Ya. Nanti jap. Marfu'. Okey. Dalam kes ini, okey, kenapa kita jadikan dia sebagai baris dua? Sebabnya itu. Dan ada sebab lagi satu. Mubtada mestilah makrifah. Lupa dah ya? Lupa dah? Ini nakirah. Ingat makrifah apa dia? Ke dah lupa? Makrifah tu maknanya mesti ada alif lam. Alif lam. Maknanya dia makrifah. Maknanya khusus. Yang ni nakirah maknanya dia umum. Dalam kes ini mubtada, khabar, mubtada mesti selalu makrifah. Ini huwa ni mana dia punya alif lam? Ada huwa alif lam. Satu lagi ilmu yang kita kena ada. Huwa adalah dhamir. Ni dhamir. Dhamir sifatnya adalah mabni. Mabni maknanya tetap. Jadi dalam kes ini huwa adalah makrifah. Sebab dia mubtada. Dia tak berubah baris dia kerana dia mabni. Dia dhamir. Dhamir sentiasa tetap. Apa pun dia tetap huwa. Dia tak boleh jadi hui, dia tak boleh jadi yu. Nak cuba usul sangat. Huwa lah, dia huwa. Huwa muslimun. Okey? Jadi manakala khabar pula selalu nakirah. Ini sebab kita berubah bagi dua. Kita tak berubah al-muslimun. Kalau huwal al-muslimun salah. Sebab dia khabar mesti nakirah, mesti marfu'. Ketika dia mufrad, ketika dia satu. Dah pusing dah. Biar otak jalan kerja sikit dah. Biar otak kerja sikit dah. Ya. Tergantung pada
ayat kita buat. Kalau macam ayat di sini, kita nak buat satu ayat mutada khabar. Bagi awal. Jadi ayat macam ini adalah ayat mutada khabar. Tapi kalau kita tulis macam ni pula, kalau kita tulis macam ni, baitu al muslimin. Baitul muslim. Baitul muslim. Ini bukannya ayat mutada khabar. Ini dah lain dah. Ini dah kita panggil lain dah. Ini kita panggil yang awal ni bukan mutada. Tapi kita panggil mudhaf. Mudhaf. Yang ini kita panggil mudhafun ilaih. Ilaih yang sana. Mudhafun ilaih. Ingat, mudhafun ilaih mesti bagi bawah. Sebab orang sandar kat dia. Rumah dia bersandar pada dia. Jadi dia kena kuat, dia kena topang lagi bawah. Tak boleh topang lagi atas. Bagi bawah. Jadi dia bagi bawah. Dan ini mesti ada alif lam. Biasanya, dan ini mesti tidak boleh alif bagi dua. Ini tak boleh bagi dua, ini ada alif lam, ini bagi bawah. Itu maknanya mudhafun ilaih. Maknanya kepunyaan. Maknanya rumah ini dipunya oleh orang Islam. Okey? Dia rumah ni kepunyaan. Punyaan siapa? Punyaan muslim. Bagi dia bagi bawah. Bagi bawah. Dia tak boleh bagi atas. Kalau tak bagi atas salah. Tak bagi tengah salah. Mesti bagi bawah. Itu maksudnya mudhafun ilaih. Okey? Jadi tergantung pada ayat apa kita nak buat. Kalau kita nak buat ayat ismiyah, maknanya wa muslimun. Sebab dia bagi ini, itulah sebab. Jauh ni ada soalan? Tamam. Alhamdulillah. Seronok bercakap kalau tamam. Okey. Jadi dah jawab soalan tadi kan? Okey, kita kembali ke sini balik. Okey. Yang ini pun kita padam sebab kita dah tulis lah kan? Jamak taksir menanti dulu. Jamak kali. Tak. Ketika dia majrur. Majrur sebenarnya dia sama dengan ini juga. Ini sama. Kenapa sama dia sama. Kan bagus sama, dia mudah kita faham. So, kalau dia majrur, perkataan dia sama seperti kalau dia mansub. Sama ada ketika dia musanna, juga ketika dia jamak. Sama. Kenapa sama? Memang kaedah dia begitu. Kaedah dia, yang ini dengan ini sama. Okey, sejauh ini ada pertanyaan? Tak ada ya? Silakan. Oh, okey. Makrifah, nakir. Ya? Okey, insya-Allah. Yang ini dah okey ya? Tak ada salah ya?
Ma'rifah. Ma'rifah. Lagi satu, nakirah. Ma'rifah maknanya dalam bahasa kitanya adalah khas lah. Dalam bahasa Inggeris apa? Bahasa Inggeris apa? Khas lah. Okay. Nakirah maknanya umum. Ya ini khas. Apa maksud umum, apa maksud khas? Mudah je. Ma'rifah ni maknanya kalau kita nak tunjuk rumah, tekan rumah. Rumah by two. By by khas. Kalau kita nak tulis rumah ni, rumah itu bubuh di sini alif lam. Al by two. By two. Okey. Al by two. Maknanya rumah itu. Bukan rumah lain, rumah tu. Rumah yang cat kuning atau cat biru, yang tu, rumah itu. Khusus yang itu. Itu makna makrifah. Makna nakirah pula adalah kalau dalam kes baik tadi, by tone, by do. Dia tak ada alif lam. By tone. Okey. Rumah kalau yang khas tadi rumah itu. Tapi kalau yang umum rumah. Rumah ada dia rumah. Rumah. Jadi 1, 2, 3 rumah. Jadi umum. Tak ada khusus. Okey. Dalam Quran banyak menggunakan, ada masa menggunakan makrifah, ada masa menggunakan nakirah. Okey. Tak apa, nanti kita bagi contoh kemudian. Sekarang ni kita pergi step yang kedua. Okey. Ini jelas kan? Apa perlu keterangan lebih lagi? Jadi dari segi makna dia, yang ini rumah itu. Rumah itu. Khas itu. Ini rumah. Rumah. Mana-mana rumah? Rumah. Rumah. Okey. Baitun maknanya rumah. Mana-mana rumah? Tak kisah. Rumah. Macam Tuhan kata, apa namanya? Lupa tak ayat yang mana. Daripada satu kesusahan, kamu akan dapat banyak kemudahan. Siapa dapat beri ayat? Dr. Halijah boleh beri ayat? Okey, tak apalah. Tapi maknanya, maksudnya itulah, rumah itu maknanya khusus untuk itu. Kalau rumah saja maknanya betul. Okey. Ada soalan lagi? Okey. Kalau tak ada, kita kembali pada yang tadi. Okey. Sekarang ni kita nak pergi kepada yang belum ada di sini lagi. Awal ni dah sudah. Awal ni dah sudah. Okay. Kita dah bincang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Yang belum lagi yang ini
Oh, yang ni belum. Sorry. Yang ni belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kita sudah pergi 6. Okey. Sekarang ni kita pergi yang yang baris mati. Okey. Baris mati. Mana dia baris mati? Yang ini baris mati. Ini baris depan ni dah suruh. Oh, ni dah ubah. Okey. Okey, itu pergi yang baris mati. Baris mati. Untuk memahami baris mati, dia memerlukan ada sedikit maklumat sebelum. Jadi kita pergi kepada maklumat tu dulu, baru kita bincang masalah baris mati. Dalam Quran kita akan jumpa banyak baris mati, tapi kita tak perasan daripada apa sebabnya dan sebagainya. Jadi sebelum tu kita kena pergi kepada maklumat yang boleh kita faham tentang baris mati. Okey, untuk nak faham kepada huruf mati, baris mati, ini maklumat yang kita kena faham. Okey, apa maklumat dia? Maklumat dia al-kalam. Al-kalam ni maknanya adalah, kalam adalah perkataan atau lafaz yang tersusun menjadi ayat yang berbeza. Okay. Kalam maknanya kalimah. Apa arti kalimah? Kalimah ialah perkataan yang disusun jadi ayat. Sama ada ayat dia ayat ismiyah ataupun ayat fi'liyah ataupun ayat dipanggil subhi jumlah. Subhi jumlah maknanya, lihat sikit ya. Subhi jumlah maknanya seakan-akan ayat. Apa kan? Kalau nak tahu apa dia subhi jumlah, boleh explain sikitlah. Nak dengar je, okey? Okey. Al-kalam tu terbagi pada 3. Ni pun semua orang dah tahu dah ni. Tak banyak masalah yang ni. Tetapi tahu tak secara detail? Itu mustahil. Sebab kalau kita tahu secara detail, kita dapat menjawab soalan-soalan yang tadi, kenapa baris mati, kenapa ada pun, kenapa hazah nun, kenapa hazah ilah dan sebagainya. Okey? Jadi isim, kalau siapa nak bahasa Arab boleh ambil bahasa Arab. Ini takrifan dia. Takrifan dalam bahasa Melayu ni, dia adalah tiap-tiap kalimah yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, jumud. Jumud ni seperti batu, langit, bumi, dijumud, dia tak bergerak. Tempat, masa, sifat atau apa sahaja yang tidak berkaitan dengan masa. Itu penting. Ini penting. Tidak berkaitan dengan masa ni, ini membuktikan dia sebagai isim. Okey. Maknanya isim adalah kata yang menunjukkan ni lah, menunjukkan haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, tapi tidak melibatkan masa. Right? Okey. Tak ada masalah yang tu. Okey. Tak ada masalah. Sebagai contoh ni lah, macam rajulun. Rajulun tak ada kaitan dengan masa. Asadun, singa pun tak ada kaitan dengan masa. Zahratun, bunga. Haitun, dinding. Dia tak ada kaitan dengan masa. Sebut dinding, sebut rajulun, sebut apa asadun, ada menunjukkan masa? Tak ada. Dia menunjukkan nama binatang. Kalau ini nama binatang, kalau ini nama bunga, kalau ini nama orang, kalau ini nama bayang, jumlah. Okey. Manakala fa'il, dia terbagi bertiga. Fa'il adalah kalimah, tiap-tiap kalimah yang menunjukkan berlakunya perbuatan. Berlakunya perbuatan dalam masa tertentu. Apa masa dia? Masa dia telah lepas, sedang dan akan berlaku. Itulah perkataan fa'il. Kita sebut satu benda tu, bagi ambil contoh ni. Zahaba. Zahaba. Apa maksud dia? Pergi kan? Jawapan yang sebetulnya adalah dia lelaki telah pergi. Pergi. Okey, pergi mana kita tak tahu. Tapi maknanya
Dalam perkataan ini ada 4 maklumat. Maklumat yang pertama, dia. Wa. Kemudian, lelaki. Telah, masa. Pergi perbuatan dia. Okey? Ya. Dia tak lengkap. Tetapi, dia dah satu struktur. Maknanya kita boleh faham. Apa zahaba? Zahaba maknanya dia seorang lelaki pergi. Jadi kita fahamlah bahawa oh maknanya dia telah pergi orang lelaki. Ya. Okeylah. Tak menjawab soalan tadilah. Tapi ya ini dah kira dah nak masuk i'rab dah. Tapi tak apa. Okey, alright. Okey. Ada kita sebut kataan satu kataan. Dalam kes ini saya ambil fa'ala. Fa'ala maknanya dia seorang lelaki telah buat. Itu makna dia. Bukannya buat je. Makna yang terkandung di dalam perkataan fa'ala ialah dia seorang lelaki telah buat. Maknanya dengan perkataan satu ni kita ada 4 maklumat. Yang pertama fa'lun, iaitu perbuatan dia. Yang kedua dia tak jelas dia. Yang kedua tu madhi, maknanya masa telah lepas. Yang ketiga ni fatah. Ni fatah ni dari atas. Dan yang keempatnya fa'il. Fa'il ni pembuat. Okey? So perkataan satu ni ada perbuatan, ada dia punya masa yang dah lepas, bagi ini yang lepas, dan baris dia baris atas, dan ada pembuat. Pembuat dia adalah dia ataupun huwa. Dia sama huwa lah. Huwa. Okay. So dari sini kita boleh buat i'rab. Prinsip of the i'rab. I'rab kepada perkataan fa'il. Perkataan fa'il, bukannya perkataan nama, fa'il. Bawah ni saya bagikan contoh dia. Okay. So perkataan fa'ala. Yang pertama kita dapat tadi, dia adalah fa'il. Dia adalah perkataan fa'il, bukan isim. Bukannya haraf, dia adalah fa'il. Menunjukkan siapa dia. Ya? Menunjukkan siapa dia lah. Menunjukkan perkataan tu jenis apa? Jenis fa'il. Okey. Jadi fa'il, fa'ala ni adalah fa'il. Fa'il apa? Fa'il madhi. Maknanya fa'il yang telah lepas. Kemudian dia punya baris dia mabni ala fathah. Dia adalah baris tetap, baris atas. Okey. Dan fa'il dia. Fa'il iaitu pembuat. Pembuat dia adalah dhamir, huwa. Dhamir mustatir. Mustatir maknanya tersembunyi. Ini tersembunyi maknanya. Tersembunyi. Okey. Takdiruhu, takdirnya lah. Takdir lah kan. Takdirnya huwa. Okey. Kita ambil perkataan sebagai contoh fa'ala. Fa'ala. Jadi dalam fa'ala ni ada dia punya fa'il. Fa'il dia huwa. Fa'il dia huwa. Tetapi kita tak nampak dalam ni. Mana huwa? Tak ada. Sebab itu dia tersembunyi. Sebab itu kita kata dia fa'il dhamir. Dhamir maknanya fa'il dia adalah berbentuk dhamir. Dhamir artinya ganti nama. Yang mustatir, yang tersembunyi. Jadi takdir dia
ataupun kita anggarkan dia, kita anggap dia adalah huwa. Dapat? Ada kata buat bersama dengan saya? Atau saya kesorangan? Apa soalan tu? Tak dengar. Jelaskan lagi. Oh, jelaskan lagi. Okey. Perkataan fa'ala adalah perkataan perbuatan. Okey, maknanya dia buat. Maksud fa'ala ialah dia seorang laki-laki telah buat. Jangan kata fa'ala mana buat. Kalau ikut segi nahwu dia silaplah. Dia fa'ala mana apa? Dia buat. Dia buat. Salah. Dia ada 4 maklumat di dalam fa'ala. Dalam satu perkataan fa'ala ni, maklumat dia yang pertama adalah fa'lun, iaitu perbuatan. Itu dia buat. Ataupun kalau kita ambil zahaba. Zahaba pun sama, maknanya dia telah pergi. Dia seorang lelaki telah pergi. Okey? Itu kalau zahaba. Jadi perbuatan dia apa? Dia pergi. Itu perbuatan dia. Kemudian dia punya time dia sudah dah lepas. Dah lepas dalam bahasa Arab adalah madhi. Madhi maknanya dia dah lepas. Perbuatan yang dah lepas, yang dah berlalu. Kalau isim tadi tak ada melibatkan waktu, tapi fa'il melibatkan waktu. Dalam kes ini waktunya telah lepas. Telah lepas kita panggil madhi. Jadi fa'il madhi. Okey, sini fa'il madhi. Nombor 1 ni ini, nombor 2 ini, nombor 3 yang ni, nombor 4 ini. Cara nak i'rab. Okey. Jadi fa'ala ataupun zahaba adalah fa'il. Fa'il apa? Fa'il madhi. Habis baris dia mabni ala fathah. Maknanya dia sentiasa berbaris atas. Dia tak akan baris bawah, dia tak akan baris dhammah. Tak ada pernah kita baca fa'ali ke fa'alun ke, tak ada. Mesti fa'ala. Itu maksudnya dia telah buat pada laki-laki. Okey? Kemudian fa'il. Fa'il itu maksud pembuat. Siapa yang dah pergi? Siapa yang dah pergi? Yang dah pergi itu adalah dia. Dia tu kita panggil dia sebagai fa'il. Pembuat. Jelas? Itu saja maklumat yang ada tadi. Okey? Saya cuma kita nak susun macam mana nak buat i'rab. Susun dia nombor 1 letak nombor 1 dulu. Fa'il. Okay. Nombor 1 fa'il. Fa'il apa? Fa'il madhi. Lepas tu bagi dia mabni ala fathah. Lepas tu fa'il dia, pembuat dia adalah dhamir. Dhamir apa? Dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Maknanya dalam kataan zahaba ni ada pembuat dia. Pembuat dia ialah dia. Huwa, dia. Saya rasa jelas kan? Jadi cara kita nak i'rab. Jadi ini kena faham. Mungkin tak boleh ingat, tak apa, tapi kena faham. Sebab bila kita nak i'rab, kita kena tahu maklumat dalam kataan tu apa dia. Sebagai contoh yang ni tadi, zahaba, maklumat dia ada 4. Apa dia? Iaitu dia adalah perkataan fa'il. Lepas tu dia madhi, dah lepas. Lepas tu tanda dia fathah, mabni. Mabni maknanya dia dah tetap, tak akan berbaris bawah, dan baris depan. Dia mesti baris atas. Lepas tu ada fa'il, ada pembuat dia. Pembuat dia adalah huwa. Okey? Ada soalan? Ada soalan lain yang rasa perlu diterangkan? Ni pembuat adalah ganti nama tersembunyi. Takdirnya dia. Okey? Ada soalan? Kan? Okey. Orang lain? Kat belakang sana? Ada apa-apa yang perlu diterangkan? Cukup jelas? Okey, kalau jelas alhamdulillah. Yang ini kalau sekiranya fa'il tu fa'il madhi. Bagaimana pula kalau sekiranya dia fa'il mudhari'? Fa'il mudhari'
Saya tak tulis di sini, tapi di sini ada. Tak boleh besar dia dah besar habis itu. Yang ini color dia tak apa nampak lah. So, saya tulis di sini lah supaya jelas. Kalau ini zahaba, dia telah pergi. Kalau fa'il mudhari', maknanya fa'il yang sedang berlaku dan akan berlaku. Adalah kita tulis yad yadhabu. Okay. Ini perkataan mudhari'. Mudhari'. Makna mudhari' dia sedang berlaku atau akan berlaku. Mudhari'. Tak kenal mudhari', dia ada huruf tambahan kepada yang asal, iaitu ya. Jadi huruf mudhari' ada 4. Sekarang kita ambil ya. Yang pertama kita istilahkan sebagai tina. Tina. Jadi huruf mudhari' itu kita simpulkan satu dengan satu apa? Satu gabungan, iaitu tina. Tina itu terdiri daripada huruf ta, huruf ya, huruf nun dan huruf alif. Ta ni mewakili awak, anta ataupun anti, awak. Ya ni mewakili dia, wa. Nun ni mewakili nahnu, kami. A ni saya. Itu kena apalah, mudah je tina. Okey, tina maknanya huruf ya, huruf ta, huruf ya, huruf nun, huruf alif. So, dia madi, dia punya pattern ni memang apa? Fa'il madi. Macam ni 4 huruf ni. Fa'il madi ketika dia mufrad. Kalau musanna lain, jamak lain, yang itu nanti dululah kan. Kita ambil yang ini dulu. Kalau kita masukkan sekali kan, dia sedikit mengelirukanlah. Okey. Jadi huruf mudhari' ada 4 di pangkal dia, iaitu tina. Sama ada dia pakai ta, ta ni maksudnya awak, sama ada pada laki-laki atau pada perempuan. Kalau pada laki-laki ta bagi atas, kalau bagi bawah ti. Itu maknanya awak perempuan. Ti tu. Kalau ta tu awak laki-laki. Okey. Baris ya, dia. Baris nun, kami. Daripada perkataan nahnu. Baris alif maksudnya saya. Okey. Kalau zahaba, ya zahabu maknanya dia telah pergi. Dia sedang. Dia lelaki sedang pergi. Itu maksud dia. Dia seorang laki-laki sedang pergi. Ini kata sedang. Sedang kerana ada huruf mudhari' di depannya. Huruf mudhari' ada 4. Terakhir sini adalah ya. Okey. Tapi kalau nak buat kamu pergi, kamu telah pergi, kita gantikan ya ni dengan tazhabu. Tazhabu. Okey. Maknanya awak. Awak sedang pergi. Awak laki-laki sedang pergi. Okey. Kalau sekiranya kami telah pergi. Ya? Nazhabu. Nazhabu.
dia sentiasa begini. Huruf di depan, huruf di ujungnya adalah dhammah all the time. Kalau fa'il mudhari'. Okay? Yang tadi baris atas. Kalau fa'il madhi sentiasa berbaris atas. Kalau yang baris kalau yang mudhari' sentiasa berbaris dhammah. Okey. Itu kalau nazhabu maknanya kami. Kalau saya pergi gantikan dengan alif. Azhabu. Azhabu. Okey. Ini huruf mudhari'. Okey ya. Ada siapa yang minta penjelasan? Supaya keluar pada bilik ni faham dah. Jangan tunggu balik rumah nak tengok balik orang. Ayo. Sekarang kena faham. Okey. Okey. Mudhari'. Daripada perkataan fa'ala jadi yaf'alu. Ataupun zahaba jadi yadhhabu. Itu perkataan mudhari'. Jadi yaf'alu adalah fa'il. Jenis perkataan fa'il yang ni tadi tu. Kalau sini yaf'alu, yaf'alu. Okey. Yaf'alu. Kalau yaf'alu dia tetap fa'il. Fa'il perbuatan. Tetapi di sini bukan madhi. Tapi sini mudhari'. Mudhari'. Makna mudhari' tu sedang. Kemudian di sini bukan fathah lagi. Tapi dia adalah dhammah. Dhammah. Dan di sini pembuat kalau kita gunakan ya, maknanya ya dia. Okey. Jadi contohnya nak kita nak i'rab. Prinsip i'rab perkataan perbuatan mudhari'. Jadi yaf'alu adalah perbuatan. Perkataan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan mudhari', perbuatan yang sedang berlaku atau akan berlaku. Dan baris dia adalah baris atas. Kemudian fa'ilnya dia. Itu dia. Okey. Jadi yaf'alu jenis perkataan yaf'alu ni adalah fa'il. Fa'il apa? Fa'il mudhari' marfu'. Sebab dia bagi dhammah. Jadi marfu'. Jadi fa'il mudhari' marfu'. Okey? Kemudian alamat marfu' dia adalah dhammah. Wa alamat raf'ihi, rafa' dia adalah dhammah. Ni yaf'alu. Yaf'alu, yadhhabu. Jadi alamat rafa' dia adalah dhammah. Ini cara kita nak meng-i'rab. Kemudian fa'il dia sama. Fa'il, dhamir, mustatir, takdiruhu huwa. Sebab yang ni dalam ni tak ada sebut huwa pun. Tapi huwa tu kita tahu daripada huruf ya. Kalau kita bubuh huruf na, jadi di sini kita bubuh huruf nahnu. Kalau huruf alif, kalau af'alu, alif maknanya sini adalah ana. Okey, itulah cara untuk kita meng-i'rab fa'il mudhari'. Okey. Ada soalan tentang satu inggang?
Apa yang tinggal. Saya harap jelas lah. Untuk yang kaya, Ya. apa itu dia akan jadi apa? Yang mana? Kalau kaya, Yang ini. Yang ini. Ini mudarat kami. Ini mudarat kamu. Kalau saya azhabu. Azhabu. Itu saya. Saya telah pergi. Saya sedang pergi. Saya sedang pergi. Okey. Jelas? Ada soalan? Ada perlu penerangan lanjut? Silakan. Apa dia? Rafa daripada mudarat. Daripada mudarat asalnya adalah rafa'a. Rafa'a maknanya angkat. Angkat. Saya saja aku mengangkat wuduk kan. Rafa'ah hadath kan. Jadi angkat. Saya mengangkat. Jadi rafa' ni adalah mudarat adalah benda yang diangkat. Ada mim. Ada mim. Macam tadi muslim. Muslim ni atas asalnya ada ni tambah mim. Mim tu menunjukkan orang. Kalau kita buang mim ni jadi salam. Maknanya salam lah, salam bahagia. Kalau kami Melayu. Mim ni orang. Kalau kita buang mim tu apa jadi? Sendiri tahulah. Okay? Tapi ada Melayu nanti ada masuk sekali Yang mana? Islam yang Allah. Lam Melayu lah. Apa maksudnya? Ya. Dan siapa yang telah mensahihkan orang kita di Saya tak nak bincang itu. Itu orang maafkan saya. Tak payah. Yang itu tak payah bincang lah. Saya ambil contoh je lah kan. Mim tu ada sebagai orang. Nak tunjukkan orang. Tapi untuk Islam ni Islam yang daripada mula daripada Arab. Dia maksud daripada kata Muslim. Okey, mim tu ada 3 fungsi. Ya. Okey? Fungsi yang pertama dia jadi orang. Fungsi yang kedua dia jadi alat. Ya. Fungsi yang ketiga jadi tempat. Okey? Okey, boleh. Orang, alat, tempat. Mim. Bila masa jadi tempat? Katakan daripada sujud. Sin, jim, dal. Sujudun. Okey? Sujudlah. Sujud. Tapi kalau tempat sujud, tu mim di sini. Jadi tidaklah bagi ini ni. Jadi masjidun. Okey? Setiap Melayu juga. Masjid jangan lagi juga. Kalau maknanya kata asalnya sujud. Tapi ada orang lain nak akan tu. Jadi makna masjid itu adalah tempat sujud. Makna dia, tapi sekadar jadi dia satu nama yang khusus, iaitu masjid. Okey? Jadi ada tiga kegunaan mim. Yang pertama menunjukkan orang, yang kedua menunjukkan tempat, yang ketiga menunjukkan alat. Okey? Tapi yang itu nanti dululah. Kita bincang ini dululah, kan? Jadi kalau kita bincang semua kan, keluarkan kita tak tahu benda belajar tadi kan. Jadi terabur. Tapi oleh kerana ada soalan. Mudarat. Tidak ya. Tidak.
Soalannya apakah itu mudhari' ya? Sekejap. Itu dia. Barangkali tak berapa jelas lah kalau tengok sini kan. Tapi sini rafa'a maknanya angkat. Ataupun benda yang diangkat kita panggil mudhari'. Ini nasab. Benda yang kita nasabkan itu baris apa ni? Mansub. Ini majrur, ini majzum. Istilah ni dah biasa kan? Maknanya rafa' tu boleh dengan dhammah. Kita panggil rafa' bukan maknanya dhammah saja. Tapi dengan dhammah pun rafa' juga. Dengan alif pun rafa' juga. Dengan waw pun rafa' juga. Dengan nun pun rafa' juga. Semua ini kita dah bincang. Kan? Bila masa dengan dhammah, bila masa dengan alif, bila masa dengan waw, bila masa dengan nun. Ini marfa'. Marfa' dengan dhammah, marfa' dengan alif, marfa' dengan waw, marfa' dengan nun. Okey? Yang nun ni asal belum lagi kan? Yang sudah, yang 3, 1, 2, 3. Okey? Itulah makna marfa'. Marfa' ialah baris. Kalau dia satu dengan dhammah. Kalau dia 2 dengan alif. Kalau dia 3 dengan waw. Kalau dia jamak, ini perkataan ni saya kena explain lain pula. Kalau dia isim yang 5. Kalau dia fa'il yang 5. Itu dah kelang kabut nanti ni. Okey. So maknanya marfu' tu artinya adalah berbaris dhammah, berbaris alif, berdua. Okey. Kalau dalam contoh tadi marfu' dia berbaris dhammah. Dia berbaris alif, dia berbaris waw. Itulah marfu'. Benda yang diangkat tu maknanya yang translation direct, yang tak bawa, yang tak boleh membantu memahamkan kita kan. Tapi maknanya apabila kita sebut marfu' itu maknanya adalah baris dia. Baris apa? Baris depan, baris alif, baris waw. Apa? Kita tak jelas lagi. Dulu. Ya. Okey. Kemudian mansuf dia. Mansuf tu ialah dibariskan dengan fathah, dibariskan dengan kasrah, dibariskan dengan alif, dibariskan dengan ya, dibariskan dengan hazaf nun. Itu maksudlah golongan mansuf. Manakala jar pula kasrah, fathah, ya. Kemudian majzum makna baris mati, hazaf nun, hazaf ilah. Ya ini memang kena ada maklumat lain nak faham yang ini. Yang dua ni. Tapi yang ini tak ada masalah. Baris bawah ni tak ada, baris mati tak ada masalah. Yang saya nak explain ni baris mati lah, tapi belum sampai lagi kan. Okey. Tapi yang tadi itu yang jelasnya. Yang mudhari' kan dah jelas. Sebab kita belum jumpa lagi yang baris sukun. Bila bahasa nak baris sukun? Yang kita bincang tadi. Yang ini tadi. Okay. Kita nak pergi kepada yang baris mati. Okay. Kita belum jumpa lagi baris mati. Yang ini dah jumpa, ini dah jumpa, ini dah jumpa, ini belum. Sekarang kita nak pergi ke baris mati. Tetapi sebelum baris mati tadi, saya kena explain fa'il. Okay. Fa'il ada fa'il sini madhi,
Ini mudhari'. Lagi satu fa'il. Lagi satu fa'il adalah fa'il amar. Non amar. Ataupun dalam bahasa kitanya arahan. Arahan. Suruhan. Arahan ataupun suruhan. Okey, contohnya macam kalau kataan asalnya zahaba, kalau kita nak suruh orang pergi, kita apa sebut? Izhab. 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 Izhab ila izhab. Izhab. Izhab ila Fir'aun. Itu dia. Jadi izhab, Wah. dia dah jadi dah. Kaedah dia, bila fa'il amar ujung ni mesti mati. Istilah kita bukan mati tapi mesti majzum. 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 Ya? Majzum. Ni Oh, majzum. 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 Dari komporan. Tak ada. Oh, dari kawan. Maj. Majzumu. Maknanya bukan makna bagi mati, tapi maknanya dia boleh bagi mati dan juga dia boleh dengan hazaf ilah, dia dengan boleh juga hazaf nun. Hazaf nun pun bagi mati, hazaf ilah pun bagi mati, maksud bagi mati. Macam tadi jugalah, macam marfu' ni, dia boleh dengan dhammah, dia boleh juga dengan waw ketika dia jamak, dia boleh dengan alif ketika dia musanna. Okey. Jadi majzum ni adalah, kalau istilah mudahnya dia bagi matilah. Tapi bukan bagi mati saja yang menentu, yang mengatakan itu majzum. Macam juga tadi mudhari' tadi. Mudhari' bukannya bagi dhammah saja mudhari', tetapi kalau dia dengan alif pun boleh mudhari', dan kalau dia dengan waw pun boleh jadi mudhari'. Jadi mudhari' dengan huruf. Baris dia huruf. Kalau baris asal dia adalah dhammah, itu mudhari'. Kalau dia dua, mudhari' dia dengan alif. Kalau dia jamak, mudhari' dia dengan waw. Yang extend tadi. Okey? Itulah maksud majzum. Majzum mati. Baris mati. Dia boleh baris, memang baris mati zahir, dan juga dia boleh baris mati dengan hazaf huruf ilah ataupun hazaf nun. Yang itu dah cukup. Saya nak bincang ini dulu. Jadi inilah baris mati yang kita nak sebut tu. Ketika bila? Ketika dia fa'il amar. Fa'il amar baris mati. Yang ni. Fa'il amar saja kan yang boleh mati? Tak. Banyak lagi. Di antaranya, kalau kita masukkan di hadapannya dengan perkataan lain yang menyebabkan dia berbaris mati. Sebagai contohnya, kita ambil zahaba. Zahaba ni kalau dia mati. Kalau dia mudhari' dia, kita bubuh yazhabu. Kita dah bincangkan tadi. Tapi kalau di depannya ada satu yang kita panggil amil. Amil. Bukan amil tukar duit, kutip duit zakat tu. Amil juga. Tapi ini amil maknanya benda yang menyebabkan dia berubah. Iaitu macam contohnya lam. Lam. Kalau lam, tak boleh kata lam yazhabu. Silap lah tu. Kena matikan dia. Jadi lam yazhab. Oleh kerana ada lam, kita panggil dia, kita matikan dia. Macam kita baca ayat tu Allah. Lam yalid
walam yulad. Lam yalid. Lam yalid. Yalid. Ini mati. Apa sebab dia mati? Sebab ada lam. Haraf jaza. Apa sebab dia harus mati sini? Sebab dia ada haraf jaza. So ketika itulah kita gunakan dia baris mati. Majzum. Jadi kita dah bincang 4 yang ini dan 3 yang alif, waw dan ya. Okey. Bila masa nak guna waw sebagai baris, bila masa nak guna alif sebagai baris, bila masa guna ya sebagai baris. Kenapa boleh sebut? Bila masa kita gunakan ya, baris ya sebagai baris kepada marfu'. Bukan marfu', sebagai mansub. Bagi contoh kataan. Apakah contoh kataan yang kita gunakan ya sebagai baris kepada mansub? Boleh beri jawapan? Bila kita gunakan ya sebagai menentukan mansub, iaitu ketika benda tu musanna dan jamak. Okey, ketika dia musanna dan jamak pada perkataan jamak muzakkar salim yang kita belajar tadi, kan? Saya harap benda tu clear lah, kan? Ya? Betul. Contoh, kita dah panggil tadi. Ni. Bila kita gunakan ya sebagai mansub dan majrur, ya. Dan ini ketika jamak muzakkar salim. Ya, ini pun ya. Ini ketika dia mansub, ini ketika dia majrur. Ini jamak. Kalau ketika dia marfu' kita gunakan waw. Kalau dia jamak, tapi kalau dia dua kita gunakan alif. Ketika dia marfu'. Okey. Kita ada benda yang menghalang pemahaman, ada benda yang tersangkut. Okey, ada soalan? Ada soalan yang rasa perlu dijelaskan lagi? Fa'il lebih kurang, tapi dia ada fa'il ada bagi 3. Fa'il madhi, fa'il mudhari' dan fa'il amar. Contoh-contoh yang telah saya pilih tadi lah. Kalau ini satu baru, ini satu orangnya ni, Zahabah ni satu orang, Yazhabu ni seorang, yang ni pun untuk seorang. Jadi kalau untuk 2, cuna. Untuk 3, cuna. Yang tu memerlukan masa yang agak belajar buat. Jadi sekarang ni kita ambil satu dulu untuk fa'il ni. Sebab i'rab nama belum lagi tadi. I'rab apa? I'rab untuk nama. Kita dah pergi i'rab untuk perbuatan. Isim. Saya nak habiskan ini dulu supaya tadi kita buat yang ni, kan? Yang ni semua jelas, kan? Kan ada yang nak tanya? Ada yang tak jelas lagi macam mana nak i'rab perkataan? Boleh, kan? Mudah je, 1, 2, 3, 4. Okey? Okey. Okey. Sekarang nak ayat nanti dulu. Kalau ada kesempatan nanti kita jumpa lagi lah nak buat ayat. Kali ni tak sempat kot. Okey. Jelas ya? Tak habis nampak. Tak apalah, kita buat satu-satu lah. Okay. Ini cara untuk i'rab perkataan isim. Tadi kita i'rab perkataan fa'il. Kerana isim.
Macam mana cara nak i'rab perkataan isim? Sebenarnya tak susah. Lebih kurang juga dengan yang tadi juga. Tapi saya explain sikit. Jadi kita ambil satu kataan sebagai contoh dalam contoh saya ni, muslimun. Kataan yang kita dah bincang. Okey? Maksud dia seorang muslim. Muslimun. Tetapi dalam perkataan muslimun tu ada maklumat, 4 maklumat yang kita kena tahu. Yang pertama, muslim ni adalah perkataan nama. Bukan isim. Jenis perkataan tu jenis isim. Bukan fa'il, bukan haraf. Dia ada 3 saja. Isim, fa'il, haraf. Jadi muslimun ni adalah isim. Isim. Okey, nombor 1 ya, kena tahu. Kemudian muslimun ni marfu'. Sebab dia beri dhamma. Dia marfu'. Itu maklumat yang kita dapat ambil daripada muslimin. Okey. Yang ketiga dia berbaris depan. Dhamma. Dan yang keempatnya adalah mufrad. Satu orang muslim. Empat maklumat yang kena ada. Tadi pun 4 juga. Tadi perkataan perbuatan ada 4 juga. Iaitu perkataan perbuatan tersendiri, lepas tu masa dia, lepas tu pembuat dia, lepas tu baris dia. Okey. Begitu juga dengan isim. Isim, satu kita ada nama. Muslimun ni adalah jenis perkataan nama. Kemudian yang kedua dia jenis isim marfu'. Jenis marfu' sebab baris dhamma. Baris ni baris dhamma. Kemudian yang keempatnya adalah dia satu, mufrad. Jadi cara kita nak meng'irab dia, di sini contohnya. Muslimun adalah perkataan isim. Isim apa? Marfu'. Wa alamat raf'ihi ad-dhamma. Alamat rafa'nya ataupun alamat marfu' dia adalah dhamma. Kemudian sebabnya sebabnya li'annahu mufrad. Okey. Sebab dia satu. Kalau dia dua, bukannya dhamma. Okey. Semula. Isim marfu' wa alamat raf'ihi dhamma li'annahu mufrad. Itulah cara nampak. Itulah cara dia. Ini ya. Itulah dia punya kaedah untuk meng'irab perkataan isim. Tapi bukan sekadar ini saja, ada lagi yang lebih lagi. Tapi saya nak tunjuk yang simple supaya mudah ingat, dan apabila kita dapat dia punya key dia ni, insya-Allah yang lain tak ada masalah lah. Alamat maknanya tanda. Tanda. Alamat dan alamat. Alamat, tanda. Okay. Jadi okey. Saya rasa yang ni jelaslah kan. Okey. Itu kalau dia, ini kalau dia satu. Ini kalau muslimun. Kalau dia satu. Kalau dia dua, muslimani. Jadi kita kisikan tempat tadi dengan muslimain. Isim marfu'. Isim marfu' wa alamat raf'ihi alif. Alif ni. Okey. Kemudian apa sebabnya? Li'annahu, sebab dia musanna. Sebab ni. Sebab dia musanna. Sebab dia dua. Okey. Jelas? Kalau tak jelas tolong beritahu supaya jelas. Keluar ni fahamlah, tak adalah nak rujuk-rujuk lagi. Faham. Okey? Sebab kalau kita tak boleh menganalisa ayat Quran, macam mana kita nak faham? Kita baca Quran tapi tak tahu kataan tu jenis apa, marfu' ke, mansukh ke, benda ni tak faham. Macam mana kita nak faham makna dia?
Jadi kita ni apa? Sebab ini ada alif lah, alif apa? Untuk apa alif ni? Jadi yang ni kena faham. Betul-betul kena faham. Jadi isim marfu', alamat marfu' dia alif kerana dia musanna. Dia musanna. Kita buat alif. Tapi kalau dia bukan musanna, kita tak buat alif. Kalau dia mufrad kita ubah dhammah. Tapi oleh kerana dia musanna lah, maka kita ubah alif. Begitu juga jamak. Jamak muslimun, muslimun ni adalah perkataan isim. Jangan kata dia fa'il. Jangan kata dia arab. Dia isim. Isim apa? Isim marfu'. Apa tanda dia marfu'? Tanda marfu'nya adalah waw. Waw ni. Ni tanda marfu'. Okey? Li'annahu jamak muzakkar salim. Waw ni membuktikan dia jamak muzakkar salim. Jadi cara nak i'rab dia, itulah step dia. Step yang pertama kena beritahu isim. Isim apa? Isim marfu'. Alamat marfu'. Waw. Kerana dia jamak muzakkar salim. That's all. Ada soalan? Jadi saya ni menggantikan ustaz lah. Tapi barangkali lain dengan apa yang ustaz ajarlah kan. Tapi tujuan saya nak bagi satu pendedahan kepada asas i'rab. Supaya dengan ni bila ustaz ajar, kita faham. Tuan-tuan perlukan lagi saya memberi keterangan, bincanglah dengan ustaz. Sebab saya ni kebetulan ganti dia. Tapi dengan yang ni lah. Ya. Alhamdulillah. Kalau faham, kalau faham tak apa, saya sangat senang hati. Sangat senang hati. Jadi inilah dia punya cara i'rab, kan?